Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan KSPK telah dihasilkan dan dilaksanakan melalui 2010. KSPK kemudian disemak semula dan dilaksanakan melalui 2017. KSPK adalah wadah utama yang menjadi panduan guru dalam mendukung hasrat mulia negara bagi menyediakan pendidikan prasekolah bertaraf dunia kepada generasi masa kini dan akan datang. KSPK digubal berdasarkan prinsip amalan bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak dan teori pembelajaran kanak-kanak. Berfokus pada standard kurikulum untuk prasekolah di peringkat kebangsaan. Kurikulum Permata Negara menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai asas yang mulia, kerohanian yang mantap, kecerdasan intelek yang tinggi dan mengamalkan gaya hidup sihat. Dengan berasaskan falsafah yang jelas, adalah diharapkan bahawa pihak-pihak yang melaksanakan kurikulum Permata Negara akan dapat memahami dan menghayati peri penting yang memberi perhatian istimewa dalam bantu perkembangan kanak-kanak yang holistik. Setiap kanak-kanak secara fitrahnya mempunyai potensi dan kecerdasan yang boleh dikembangkan. Oleh itu, asuhan dan didikan awal yang berkualiti adalah amat penting dalam bina generasi masa hadapan negara yang cemerlang. Seterusnya, matlamat. Bagi KSPK, bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 sehingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jeris. Jeris itu adalah jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran seterusnya. Selain itu, bagi pemata pula adalah untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal yang bersepadu untuk kanak-kanak yang berumur 0 sehingga 4 tahun. Kurikulum ini juga menyediakan peluang kepada kanak-kanak untuk mendapat pengalaman pembelajaran awal yang berkualiti untuk melahirkan model insan negara yang mempunyai asas yang mulia, kerohanian yang kukuh, kecerdasan intelek yang tinggi, menghargai kepelbagaian budaya, patriotik dan mengamalkan gaya hidup sihat. Secara keseluruhannya, KSPK adalah kurikulum untuk kanak-kanak tadika dan Permata adalah kurikulum untuk kanak-kanak taska. Objektif bagi KSPK adalah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia sebagai contoh pemurah, penyayang, bertanggungjawab. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Ketujuh, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Dan yang kelapan, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Kesembilan, mengaplikasikan pemikiran kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Objektif bagi Permata pula ada 6. Yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu yang bersas yang mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran bersosial, interpersonal dan intrapersonal yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Interpersonal itu adalah hubungan antara satu orang dengan orang lain, manakala intrapersonal adalah antara satu orang sahaja. Ketiga, membimbing kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan yang sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin dan mampu untuk berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Dan yang terakhir, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Motor kasar itu adalah yang menggunakan otot-otot yang besar, manakala motor halus itu adalah menggunakan otot-otot yang kecil seperti jari jemari. Selain itu, terdapat perbezaan daripada strategi PDPC. Ini adalah strategi PDPC bagi KSPK. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan murid. Pembelajaran berpusatkan murid bermaksud penlibatan murid secara aktif dalam sesuatu aktiviti pembelajaran dan mereka diberi tanggungjawab atas pembelajaran mereka sendiri. Murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran kerana pembelajaran digerakkan atas minat mereka sendiri. Murid juga diberi kebebasan untuk memilih jenis aktiviti, bahan dan masa semasa pembelajaran. Maksudnya, di sini murid bebas untuk pilih apa yang dia nak main, apa yang nak
apa yang dia nak belajar, dan guru merupakan pemudah cara yang membantu murid untuk menjalankan aktiviti pembelajaran. Guru hanya menyaksikan, hanya melihat pembelajaran murid itu, hanya mendorong, mengajar pembelajaran murid itu. Seterusnya, belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid untuk belajar dalam suasana yang bebas, selamat, menggembirakan dan bermakna. Melalui pendekatan ini, aspek perkembangan fizikal, sosio-emosi, kognitif dan bahasa serta potensi kanak-kanak dapat ditingkatkan ke tahap yang maksimum. Ketiga, pembelajaran berasaskan inquiry. Pembelajaran berasaskan inquiry adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid untuk membina pengetahuan dan kefahaman melalui penerokaan berasaskan pengetahuan sedia ada. Pelaksanaan pendekatan ini adalah melalui pelbagai pendekatan seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran berasaskan kolaboratif bagi melahirkan murid yang berilmu dan berkemahiran aras tinggi. Inquiry juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif serta menggalakkan pembelajaran kendiri. Dalam masa yang sama, murid akan membuat refleksi sepanjang proses pembelajaran, iaitu pembelajaran secara dua hala antara guru dan murid. Keempat, pendekatan bersepadu. Pendekatan bersepadu merupakan pendekatan yang menggabung jalin dua atau lebih kemahiran yang perlu dikuasai murid dalam satu masa. Pendekatan ini akan dapat membantu murid untuk memahami hakikat kehidupan yang sebenar. Pembelajaran dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu dan tidak memisahkan pelajaran kepada disiplin ilmu yang berbeza-beza. Pembelajaran melalui pendekatan bersepadu dapat memenuhi keperluan murid yang berbeza-beza dari segi perkembangan, minat dan kebolehan serta perbezaan dari segi latar belakang. Kelima, pendekatan bertema yang merupakan pengurusan kurikulum dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat dan tahap perkembangan murid. Pendekatan pengajaran bertema antaranya adalah saling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman baru yang diperoleh secara tersusun dan sistematik. Pembelajaran berasaskan projek merupakan proses pembelajaran yang berfokuskan tugasan amali secara terancang. Selalunya, projek akan dilakukan oleh beberapa murid sebagai kerja berkumpulan. Dengan cara ini, murid dapat memperolehi ilmu dengan mencari dan mengumpul data dengan sendiri berdasarkan projek yang diberi. Ketujuh, pembelajaran mastery ialah satu pendekatan untuk memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu pembelajaran sebelum berpindah ke pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi serta proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Seterusnya, pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang menekankan dunia kehidupan sebenar murid-murid. Ini bermakna, pembelajaran adalah berkisar kepada konteks kehidupan sebenar dan cara ini sudah tentu akan lebih mudah memberi kefahaman kepada murid-murid tentang konsep berkaitan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. Aktiviti hands-on merupakan aktiviti yang memanipulasi perkara-perkara yang dipelajari oleh murid-murid seperti bercucuk tanam. Akhir sekali, pembelajaran berdasarkan kepelbagaian kecerdasan. Teori ini merupakan teori yang mempunyai hubung kait yang rapat dengan bidang pendidikan. Setiap murid mempunyai pelbagai cara bertindak dan cara berfikir. Strategi PDPC permata ada dua. Yang pertama, belajar melalui bermain. Kedua, konsep 3E. 3E merupakan meneroka, mengeksperimen dan mengalami. Konsep 3E juga melibatkan pembelajaran secara hands-on dan aktif. Kerangka atau bidang pembelajaran bagi KSPK ada 6. Yang pertama, tunjang komunikasi. Tunjang ini menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kedua, tunjang kerohanian, sikap dan nilai yang memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan dan agama. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Ketiga, tunjang kemanusiaan. Tunjang ini menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar serta penghayatan semangat patriotik. Keempat,
Keempat, tunjang keterampilan diri yang memberi penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Seterusnya, tunjang perkembangan fizikal dan estetika yang menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pememukan daya imajinasi dan bakat terhadap karya seni dalam kalangan murid. Dan akhir sekali, tunjang sains dan teknologi iaitu pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Kerangka bagi kurikulum permata juga ada 6. Yang pertama, perkembangan sasial, sosio-emosi dan kerohanian. Kepentingan bagi perkembangan ini adalah membina sasial kanak-kanak supaya mereka membesar menjadi insan yang akan memilih jalan kehidupan yang baik. Kedua, perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal. Literasi awal merupakan tulisan, sebagai contoh melukis dan menulis. Perkembangan komunikasi, bahasa dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan komunikasi kanak-kanak. Objektif pembelajaran bagi bidang ini ialah untuk membina kanak-kanak kebolehan bertutur, bersoal jawab sebagai langkah awal ke arah pemumpukan ilmu dalam diri kanak-kanak. Ketiga, perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Perkembangan ini membina konsep asas matematik melalui proses mengenal, membanding dan membeza bentuk. Di peringkat ini, konsep-konsep matematik merupakan kuantiti, anggaran, padanan satu ke satu, urutan, nombor, mengira dan operasi nombor. Keempat, perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran. Dunia persekitaran itu merupakan sains awal. Kita mempunyai 5 deria. Yang pertama, rasa. Kedua, sentuh. Ketiga, menghidu. Keempat, melihat. Dan yang terakhir, mendengar. Dunia persekitaran pula mempunyai 4. Yang pertama, alam hidupan. Alam hidupan tu seperti haiwan, serangga, manusia. Kedua, alam bahan iaitu kayu, batu, tanah. Ketiga, alam fizikal iaitu bentuk, mesin, mainan. Dan yang terakhir, alam semesta, bukit, gunung ganang, laut, sungai, pantai. Objektif pembelajaran bagi perkembangan ini adalah dapat membina kemahiran penggunaan deria secara menyeluruh serta membina kawalan jari dan daya fokus koordinasi tangan dan mata. Kelima, perkembangan fizikal dan psikomotor yang bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak mengawal anggota tubuh badan dengan berkesan. Kemahiran fizikal merangkumi pertumbuhan dan pembesaran tubuh badan kanak-kanak, manakala kemahiran psikomotor melibatkan pengukuhan dan kemahiran menggunakan motor kasar dan motor halus. Perkembangan psikomotor menumpukan kepada 3, kemahiran motor kasar, kemahiran motor halus dan koordinasi mata, tangan dan kaki. Dan yang terakhir, perkembangan kreativiti dan estetika yang bermaklumat dapat mengembangkan keupayaan mereka mengimajinasi dan memproses maklumat dan bahan. Bidang kreativiti dan estetika merangkumi kesenian. Kesenian bukan sahaja seni lukis dan capan, akan tetapi seni muzik, nyanyian, berdrama, bermain peranan, bermain boneka, alat permainan. Itu semua akan melibatkan kreativiti atau minat kanak-kanak untuk menghasilkan sesuatu yang baharu.